Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amir Anwar bin Omar, dan juga tetamu kita pada hari ini, Puan Faizah, Nur Faizah. Pesanan khidmat masyarakat saya pada hari ini akan menyampaikan topik mengenai teknologi maklumat. Yang kita sudah tahu, teknologi maklumat pada masa sekarang ni sangat penting, di mana segala-galanya boleh digunakan dengan adanya teknologi maklumat ini. Okey. Pengurusan maklumat melibatkan kategori dan organisasian dan akses kepada maklumat serta data dalam aplikasi komputer, penggalan data dan simpanan. Sementara itu, teknologi digunakan sebagai alat bagi membantu menyalurkan maklumat dan perkongsian pengetahuan. Ini boleh digunakan bagi meningkatkan atau mungkin menghalang proses perkongsian pengetahuan. Salah satu teknologi yang sangat membantu dalam proses perkongsian pengetahuan, terutama dalam skop yang besar, ialah teknologi internet. Teknologi internet ni sekarang ni memang orang kata paling penting lah. Lagi-lagi musim COVID ni kan, semua maklumat semua disebarkan melalui internet, melalui aplikasi WhatsApp, Facebook, dan berbagai lagi lah platform-platform yang ada. Sampaikan syarikat-syarikat besar pun menggunakan aplikasi Webex, Zoom untuk orang kata melakukan mesyuarat. Okey. Maklumat tersebut mungkin berbentuk akademik, komersial, pengetahuan am, dan boleh diperolehi tanpa had. Maknanya siapa yang menggunakan internet boleh mendapatkan maklumat tanpa had. Kalau negatif orang tu pakai, maknanya negatif lah jadinya. Kalau positif cara penggunaannya, positif lah jadi maklumat yang akan diterima. Maklumat ini selalunya boleh diproses terlebih dahulu. Maknanya kita sebagai pengguna bijak, kita kena proses dulu maklumat sebelum kita menyampaikan atau menyalurkan kepada orang lain. Termasuklah kepada anak-anak kita, apa yang anak kita nak bagi pada anak-anak kita tu, kita kena tahu isi kandungan. Kerana teknologi yang kita ketahui, teknologi maklumat ni tiada sempadan, tiada had. Maknanya kalau kita benarkan anak-anak kita menggunakan handphone, maknanya kita perlu kawan. Mana kata dia boleh mengakses apa-apa benda pun di hujung jari. Semua benda-benda ini boleh diakses dengan mudah menggunakan sistem-sistem yang tertentu. Hanya menggunakan kalau menggunakan komputer, hanya klik saja akan terpapar segala-galanya. Okey. Maklumat yang boleh didapati dari komputer yang terletak secara maya di setiap negara di seluruh dunia. Maknanya tiada batasan, seluruh dunia punya maklumat kita boleh dapat. Lepas tu, penggunaan laman web boleh mencari lebih maklumat dengan cara yang paling mudah. Maknanya kita boleh gunakan laman web tertentu untuk mendapatkan maklumat yang kita nak lah, kan. Contoh kita nak tengok apa benda tu, semua boleh lah. Maklumat lepas tu, dari segi penyimpanan maklumat pun, kita sekarang ni kita ada telefon pintar, kita boleh simpan maklumat-maklumat yang kita dapat, kita boleh download. Maknanya maklumat-maklumat apa yang kita nak dalam kata kita boleh simpan. Di mana kita nak, kita boleh simpan. Dan internet, teknologi maklumat dengan internet ni digunakan secara intensif bagi tujuan bekerjasama sama ada dalam kumpulan dan perkongsian maklumat tentang amalan-amalan tertentu, pembelajaran, dan pelbagai lagi lah, kan. Kita boleh dengan teknologi ni. Okey. Lagi-lagi pula dengan zaman sekarang ni, komputer semua mampu milik, telefon bimbit, telefon pintar semua mampu milik. Jadi orang kata teknologi maklumat tu dah semakin, orang kata macam tiada batasannya. Dia akan pergi dengan lebih meluas lagi. Okey, sekarang ni kita berbalik kepada apa yang teknologi maklumat ni, apa yang berlaku di sekeliling kita. Apa pendapat Puan mengenai penggunaan gadget di kalangan anak-anak? Adakah ia membawa lebih kepada kesan negatif ataupun kesan positif? Silakan. Pada saya lah, kalau kita kawal, benda tu lebih banyak positif.
Anak-anak sekarang pun kalau pergi kelas, dia tak pergi sekolah, dia kelas online. Kalau WhatsApp nak apa, kuis ke, semua ikut link WhatsApp, link Google Meeting. Jadi benda tu sebenarnya kita yang tentukan dia elok atau dia tak elok. Kita yang pilih benda tu. Maknanya positifnya kita, kalau kita cerita negatif memang jadikan tak jadi negatif je kan. Tapi kalau kita cerita positif lah dia lah. Betul. Positif tu banyaklah positifnya daripada negatif lah. Jadi kita kena kawal lah. Benda tu kita tak boleh lepas. Kita tak boleh bagi 100% kepercayaan pada anak lah sebenarnya cerita. Okay, kita kena kawal lah. Kalau daripada segi kos untuk kita menggunakan teknologi internet untuk mencapai kepada teknologi maklumat ni, pada puan kos dia terlalu tinggi ke ataupun sekarang ni masih orang kata masih mampu milik lagi lah. Contohlah kalau kita di kawasan bandar mungkin banyak pilihan. Tapi kalau kita di kawasan-kawasan pedalaman sikit, mungkin prasarana infrastruktur dia tak begitu lengkap macam kita yang di bandar ni. Mungkin untuk mendapatkan internet tu dia kena perlu mungkin keluarkan modal yang lebih sikit. Apa maksud? Apa kata? Tu perlukan effort lebih sikit lah. Kalau yang dalam kawasan luar bandar tu memang dah fasiliti pun tak sebanyak mana macam dekat bandar kan. Jadi benda tu kita kena lebih sikit lah, keluar lebih sikit, pergi tempat yang open lebih sikit. Kalau dah dalam hutan tu memang tak ada lah. Maknanya masih boleh kita boleh mencapai kepada cuma kita kena usaha lebih sikit lah. Kalau duduk kampung-kampung tu nak pergi kelas online tu memang tak dapat lah. Kalau kat rumah tu memang nak kena keluar lah. Macam yang kita nampak viral-viral sekarang kan, orang buat pondok dekat atas bukit sebab nak masuk kelas online. Okey, di zaman pandemik COVID-19 ni, penggunaan teknologi maklumat, perkongsian maklumat, semua orang kata, boleh kata semua secara atas talian. Pada pendapat puan lah, di manakah orang kata benda ni tidak disalahgunakan? Contoh maklumat-maklumat sulit yang dikongsi akan bocor ataupun pada pendapat puan benda ni benda dah orang kata dah biasa dah. Kalau benda ni tersebar pun ada cara untuk menangani. Macam mana Pada saya perkongsian maklumat ni di atas talian ni? Contoh termasuk maklumat-maklumat penting. Kalau macam maklumat-maklumat syarikat, macam maklumat-maklumat kerajaan, benda tu sebenarnya kita kena telus lah. Kita sebagai integriti seorang, macam kita staff, integriti kita lah sebagai staff kan, boleh percayaan kita tu. Jadi benda tu sebenarnya pada pihak pihak yang lebih berkuasa yang memproses lah maklumat tu sendiri dah. Sebenarnya dari segi kawalan pun sepatutnya macam penyebaran maklumat ni semua ni, penguatkuasaan undang-undang tu patutnya lebih tegas lah kan. Macam yang pecah amanah, pecah rahsia syarikat tu, benda-benda tu sepatutnya lebih tegas lah. Sebagai pengkhianat namanya sebenarnya, bukannya sebagai pemberi maklumat tu. Pada saya penguatkuasaan undang-undang tu, teknologi ni sebenarnya sebagai platform sajalah. Kalau orang kata nak buat benda tak betul tu tak betul juga jadinya kan. Tak betul lah, tapi tu saya cakap, penguatkuasaan kita sepatutnya yang lebih kuat, supaya orang lebih gentar lah, lebih takut lah. Terima kasih. Saya dapat simpulkan kat sini lah, teknologi maklumat ni sebenarnya kalau kita nak fikir negatif je, memang benda negatif lah jadinya. Tapi sebenarnya positif tu kita harus maju ke depan lah untuk fikir positif. Sebenarnya banyak kebaikannya, tapi bila disalahgunakan, benda tu jadi tak baik. Sebab kalau kita ikut perbandingan negara maju dengan negara sedang membangun, Malaysia ni boleh dikategorikan sebagai negara sedang membangun lah. Negara maju ni macam seperti negara Jepun, negara barat yang orang kata negara England, yang jauh lebih maju ke hadapan daripada kita. Maknanya teknologi maklumat ni pada diorang ni benda biasa dah. Benda dah memang orang kata dia dah buat dulu pada kita. Kita ni sekarang ni tapi kita sebagai rakyat yang baru nak membangun ni, kita punya intelektual pun kena membangun sama lah. Maknanya kalau kita asyik ke fikir negatif je, kita tak pergi ke mana. Kita akan duduk ke situ je. Untuk kita pergi lebih jauh, maknanya kita kena positif. Kita kena lebih
dia terpulang pada diri sendirilah. Kalau saya tengok, kalau seorang tu dia ada capaian mudah untuk ke internet, teknologi, dia segala prasarana dia ada, dia canggih, tapi dia tidak menggunakan benda tu dengan betul, pun tak guna juga. Kan dia tak mencari maklumat yang betul, tak guna juga. Tapi kalau katalah dia susah nak dapat internet ke apa ke, dia duduk bandar tapi dia menggunakan internet tu dengan betul. Dia cari maklumat untuk dia maju ke hadapan. Dia gunakan teknologi sebagai pemangkin untuk lebih jauh. Saya rasa benda tu akan lebih berbaloi pada orang macam tu. Jadi kalau daripada kita pergi negatif je, baik kita pergi positif. Okay, saya rasa sampai di situ saja pelaksanaan khidmat masyarakat saya pada kali ini. Semoga kita dapat ada sesi seperti ini lagi di lain kali dan lain masa dan lain waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.